Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersama pada hari ini untuk kita kita memakmurkan, kita mengimarahkan Ramadan kita dengan
baca Quran, bertadarus Quran, ini adalah aktiviti setiap Ramadan di mana-mana tempat. Tapi kita cuba mencetuskan satu norma baru dalam Ramadan, itu menterjemah Quran, memahami Quran. Kita cuba menghidupkan satu fenomena yang sepatutnya kita wujud, sepatutnya dah lama wujud dalam negara kita. Aktiviti memahami Quran, aktiviti memaknakan, mentadabbur Quran. Sebelum kita mentadabbur Quran, kalau kita tahu, faham tata bahasa Quran, faham rangkap-rangkap yang ada dalam Quran, sungguh lagi mengesankan bahasan yang dibahaskan dalam apa judul kelas-kelas tadabbur. Anda akan ikuti kelas tadabbur Anda, nyatanya akan terasa lebih mendalam perasaan Anda bila Anda punya asas-asas bahasa Arab yang bagus. Dan bagaimana untuk memahami bahasa Arab? Perlukah kita ke negara Arab? Perlukah kita belajar bahasa Arab dulu, pandai cakap Arab, baru boleh terjemah Quran? Belum tentu. Belum tentu orang yang boleh cakap Arab, yang boleh tata bahasa Arab, mampu menterjemah Quran. Dan belum mampu dia boleh menterjemahkan mengikut konsep bahasa Arab yang sebenar. Ini hakikat yang ramai orang kena terima. Meskipun anda telah punya pengajian besar. Dan ini realiti yang saya dapat, yang pernah saya temui. Terlalu sedikit orang yang boleh baca Arab dan belajar saat hujung usia, belajar bahasa Arab, cakap Arab, tapi kemudian untuk menterjemah Quran. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Beza dengan orang yang memang daripada remaja dia dah diisi dengan pengajian bahasa Arab. Kemudian pergi ke Timur Tengah, belajar bahasa Arab di sana. Kemudian mereka boleh bertutur, boleh berkomunikasi dengan bahasa Arab. Dan itu kita tak pelik. Tapi di hujung-hujung usia anda, kalau usia tak pernah mengaji sebelum ni, tak pernah belajar bahasa Arab, tiba-tiba belajar baca Quran, terjemah Quran, tu boleh tahu tata bahasa Arab. Ini sesuatu yang pelik dan tak mustahil. Bagi orang yang tidak pernah mengikuti program ini, tidak mengikuti program harfiah, saya mereka rasakan mustahil, mesti tak ada. Walaupun belajar macam mana pun, sorof, tasrif boleh, tasrif fi'il madhi, mudhari', usul, tasrif furu', fa'ala, fa'alu, boleh mana? Boleh i'lal boleh. Ada huruf i'lal boleh, tapi suruh terjemah belum tentu lagi. Belum tentu. Pemilihan kata-kata. Saya sangat sangat terkesan bila rata-rata pelajar-pelajar yang saya temui, komen yang mereka berikan adalah laras bahasa. Pemilihan kata-kata yang kita berikan, setiap jenis perkataan tersebut memberi kesan yang sangat berhubung rapat dengan tata bahasa Arab. Sebab itu awal-awal terjemahan nasihat saya, sila jangan ubah, sila jangan pindah erti yang ada dalam kamus. Sila jangan pindah erti yang telah ditetapkan dalam buku rujukan, dalam buku teks. Setiap kali anda ubah, itulah titik awal anda akan melencong ke tempat lain. Bila anda ubah kepada bahasa yang anda suka bebas, tak boleh ke Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Boleh ke Ustaz? Tunjukkanlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Rasa susahlah Ustaz. Kita nak bahasa yang moden sikit. Bahasa tu agak macam terkebelakang lah Ustaz. Kalau anda selesa untuk belajar dengan saya, sila ikut peraturan yang telah saya tetapkan. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Saya tahu apa yang akan berlaku 10 tahun lagi akan datang sekiranya anda mulakan dengan sistem yang anda tak menepati sistem yang telah saya tetapkan. Dan pengalaman yang saya lalui, itulah kesudahannya. Anda nak ubah, saya berlepas diri dengan apa yang dengan anda bukan pelajar didikan saya. Nak pastikan acuan yang saya kendaki supaya anda faham tata bahasa Arab, nahunya, sorabnya sehingga ke Arab, pastikan laras bahasa yang saya tetapkan pada peringkat awal itu dipelihara. Ini satu perkara yang sangat-sangat dititik beratkan. Sekali lagi saya tegaskan, keistimewaan yang kami dapat berikan adalah laras bahasa. Erti yang diberikan itu sangat rapat hubungannya dengan
Jadi insya-Allah pada para peserta yang ingin ikuti program saya di masa akan datang, sila dengar dengan teliti nasihat saya. Jangan sekali-kali ubah, jangan sekali-kali pindah seperti yang kita telah tetapkan dalam buku catatan, dalam buku nota, dalam textbook yang saya sediakan. Sekali Anda pindah, itu satu pintu, satu lompong sudah berlaku. Satu lompong yang sudah berlaku dan Anda akan mengundang kecelaruan Anda sendiri. Jangan sekali-kali Anda rasa bahasa Anda lebih, saya bukan nak menjawab, rasa selesa nak gunakan bahasa bebas, bahasa agak moden. Nanti dulu. Tunggu masa dia. Sampai masanya nanti, Anda boleh. Selepas satu fasa yang boleh dibebaskan, insya-Allah. Silakan. Untuk setakat ini, alhamdulillah, ada pelajar yang saya dapati sekarang masih setia, masih lagi berdisiplin. Disiplin penting saya. Urutan tentang disiplin menterjemah itu perlu dipelihara. Jadi insya-Allah hadirin yang berbahagia, sebagai mukadimah saya pada hari ini, itulah yang saya nak tegaskan bahawa ilmu yang kita sedang belajar ini adalah i'rabul Quran. Dia bermula daripada permulaan kita. Bermula daripada starting kita. Mana kita mulakan kelas kita, bahasa yang kita pilih, laras bahasa yang kita pilih, penamaan kata yang kita guna pakai, baik di awal terjemahan atau di hujung terjemahan, itu sangat berpengaruh kepada tata bahasa Arab. Sangat berpengaruh kepada ilmu yang sedang kita pelajari. Mudah-mudahan hari ini kita akan tambah lagi satu perbincangan, yaitu tentang i'rab fi'il mudhari', tentang menganalisa fi'il mudhari' yang hujung fi'il mudhari' tersebut berubah dengan harakat. Dan hujung fi'il mudhari' tersebut tidak ada bersambung dengan alif tasniah, dhamir. Tidak bersambung. Hujung fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan waw jamaah. Tidak. Dan hujung fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan nun niswah. Tidak. Dan fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Tidak. Dia cukup terhenti sampai lam fi'il saja. Sampai lam fi'il saja. A'udzu, na'budu, nasta'inu, berakhir dengan baris dhammah. Kalau marfu' berakhir dengan baris fathah. Kalau mansub berakhir dengan baris sukun. Kalau majzum. 3 saja. InsyaAllah. Hari ini kita akan fokus pada fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' tersebut hanya ada 5. Hanya ada 5 sahaja. 5 hari kita telah selesai tentang isim. Tapi dalam masa yang sama saya akan ulang juga. Saya akan perdengarkan juga tentang i'rab isim yang sahih akhir ataupun mu'tal akhir, itu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, ni 3 isim ni. Fi'il mudhari' ni hanya ada 5 saja. Yang ada alif di pangkal, atas ada hamzah, yang bila terjemah sebut aku, itu 1. Ada nun di pangkal, berakhir dengan baris dhammah, itu 2. Ta di pangkal. Ta di pangkal. Yang biasa kita terjemah engkau ataupun dia perempuan. Ta di pangkal sama ada engkau lelaki ataupun dia perempuan. Ta'budu. Makna dia mungkin engkau sembah, mungkin juga dia sembah, perempuan. Jadi saya satukan, 2 tu jadikan 1. A'budu, na'budu, ta'budu, ya'budu. Ya'budu. Ya'budu, ia sembah. Jadi kalau ta'budu tu kita satukan, jadi sebenarnya 4 lah tinggal. Jadi kalau nak pecah dia ada 5. Ta'budu ada 2. Ta'budu makna engkau sembah, ta'budu juga makna ia sembah. A'budu aku sembah, na'budu kami sembah, ya'budu ia lelaki sembah. Jadi 5 kesemuanya fi'il mudhari' yang berakhir dengan harakat dhammah kalau marfu', harakat fathah kalau mansub, dan harakat sukun kalau jazam. Baik. Ini topik yang akan kita fokus pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak jelaskan bahawa hari ini kita akan jemput Puan Rohaizat
daripada Pulau Pinang juga. Puan Rohaizat daripada Pulau Pinang, juga seorang pesara, dia adalah seorang pesara. Okay. InsyaAllah pada slot akhir nanti jam 9 pagi, saya akan jemput Puan Rohaizat untuk saya akan invite dalam Zoom dan beliau akan menterjemahkan Al-Quran muka surat 20. Muka surat 20. Ayat apa? Saya cek. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ya, kalau tak silap. Apa nanti insya-Allah saya akan invite beliau, saya akan jemput untuk beliau kongsikan terjemahan dan sedikit pandangan beliau, perkongsian beliau tentang sistem ini, apa yang beliau rasakan berdasarkan pengalaman yang telah beliau lalui. InsyaAllah kita tunggu jam 9 nanti. Baik. Saya share sekarang jam 9 suku. Jom. Bismillah. Hadirin sedang penonton yang berbahagia. 5 hari telah berlalu, kita telah kongsikan tentang isim mufrad, isim jamak taksir, dan isim jamak muannas salim. 3 jenis isim ini dapat kita bahaskan tentang perubahan di akhir lafaz tersebut dengan memberi 3 hukum. Perubahan di akhir-akhir lafaz itu menzahirkan bahawa isim tersebut sama ada berhukum rafa' atau isim tersebut berhukum nasab atau isim tersebut berhukum jar. 3 jenis isim. Sama ada rafa', nasab ataupun jar. Sementara hari ini kita fi'il mudhari'. Satu jenis fi'il mudhari' saja. Apa itu fi'il mudhari' yang ada huruf mudhari' di pangkal alif, atau huruf mudhari' di pangkal nun, atau huruf mudhari' ta, atau huruf mudhari' ya di pangkal dia. Dan akhir fi'il mudhari' tersebut berakhir dengan pada dhammah. Artinya tidak ada sambungan alif tasniah, tidak ada sambungan waw jamaah, tidak ada sambungan nun niswah, tidak ada sambungan dengan ya mukhatabah. Fi'il mudhari' ini kita namakan al-fi'lu al-mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau kita buka kitab Matan Ajrumiyah, dia akan namakan fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' alladhi yang lam telah tidak yattasil ia bersambung bi akhiri dengan akhir atau pada akhirnya, bi akhirih pada akhirnya, oleh sesuatu pun, syai'un oleh sesuatu pun. Dia letak baris. Sorry. Syai'un, oleh sesuatu. Fi'il mudhari' alladhi lam yattasil, tidak bersambung bi akhirih pada akhir dia, pada hujung lafaznya. Syai'un oleh sesuatu apa pun. Alif tasniah tak ada, waw jamaah tak ada, nun niswah tak ada, ya mukhatabah tak ada. Ini fi'il mudhari'. Apa akan berlaku pada fi'il mudhari' ini? Huruf akhir dia ada huruf lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Lam fi'il adalah huruf akhir. Apa akan terjadi pada lam fi'il dia? Sama baris dhammah kalau dia marfu', atau baris fathah kalau dia mansub, atau juga baris sukun kalau dijazam. Ini fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang lam fi'il dia adalah huruf sihat. Sebaliknya, kalau lam fi'il dia huruf sakit, huruf illah, maka tanda rafu' dia dhammah muqaddarah. Tanda nasab dia fathah muqaddarah. Ada setengah fathah zahirah, ada setengah fathah muqaddarah. Dan tanda jazam dia dengan hazaf huruf illah. Tanda jazam dia dengan hazaf huruf illah. Okay. Ada peserta yang ikuti program saya, insyaAllah
Saya rasa istilah ni tidak membebankan. Anda dah biasa kan. Baru kali pertama dengar, saya minta maaf. Perbincangan ini, insyaAllah anda simpan satu niat, simpan satu azam. InsyaAllah satu hari nanti aku akan apa yang dibincangkan sekarang. Mana dulu tahun 2000 saya ke Mekah, saya buat haji, saya beli kitab I'rabul Quran. Ini tahun 2000 saya beli. Ada 20 jilid, 22 jilid dengan harga RM300 lebih. 20 jilid murah. Kata budak sekarang murah gila. Saya tak tahu apa pun. Saya beli saja dengan niat satu hari nanti aku boleh buka. Tahun 2000 dulu. Inilah satu buah tangan. Pergi dalam keadaan yang sangat mendadak. Dalam masa 2 minggu saya dapat telefon bahawa anda dipilih untuk pergi Mekah. Nak setuju atau tidak? Sangat-sangat setuju. Sedangkan isteri saya baru bersalin. Anak saya yang nombor 3 masih dalam pantang, baru 2 minggu. Mana saya nak buat keputusan. Jadi, yes, saya pergi. Saya kena, ya Allah panggil. Jemputan Allah, saya pergi. Dalam keadaan, yalah kita baru mula hidup, baru. Maklum, siapa yang pernah ada pengalaman hidup, kita masih baru lagi dalam kehidupan, serba kekurangan. Tapi pergi juga. Alhamdulillah. Bila nak jadi tetamu Allah, anda jangan risau. Allah akan jaga urusan keluarga anda. Alhamdulillah. Saya pergi sana. Inilah saya berdiri sebagai buah tangan saya. Dan niat saya beli buku ni adalah satu hari nanti aku boleh baca. Alhamdulillah. Sekarang ni bukan saya boleh baca, malah pelajar-pelajar saya yang saya ajar juga boleh baca. Malah lebih banyak lagi kitabul i'rab yang mereka banyak beberapa versi, banyak versi lain. Ini versi-versi yang lain. Ini versi ni jadwal fi i'rabul Quran wasarafihi wa bayanihi. Musaraf dan bayan. Penulis dia Mahmud Sofi. Yang ini adalah Mu'jam I'rabul Quran Al-Fas wal Jumal fi Quranil Karim. Mu'jam I'rabul Al-Fas wal Jumal fi Quranil Karim. Ini ditulis dia ada tim dia. Antaranya Dr. Muhammad Said Tantawi, Syekh Muhammad Fahim, Abu Ubayyah, dan Dr. Ali Abdul Mun'im Abdul Hamid. Ini antara yang bagus juga, yang saya kira ada lafaz dan jumlah. Untuk jumlah fi'liyah, jumlah ismah. Jadi saya nak tegaskan bahawa simpan niat anda. Simpan satu tekad bahawa satu hari nanti aku boleh buat. Dan jangan pernah berhenti daripada jangan pernah berhenti daripada belajar. Dan satu saya, allazina jahadu fina, orang-orang yang telah bersungguh-sungguh oleh mereka fina pada kami, kepada Allah, pada jalan Allah, pada redha Allah, lanahdiyanna, sungguh Allah gunakan fi'il mudhari' maka lam, sesungguhnya nahdiyanna, kami mesti pimpin hum, akan mereka, subulan, jalan-jalan. Artinya kalau kita buktikan dengan Allah, tak perlu kita buktikan dengan manusia tak perlu bantu, tak dapat bantu kita. Yang boleh bantu kita Allah. Urusan menuntut ilmu, Allah yang akan bantu kita. Kita buktikan dengan Allah bahawa kita sedang bersungguh-sungguh. Kita buktikan dengan Allah bahawa kita sedang berusaha yang terbaik semaksimum boleh. InsyaAllah. Lanahdiyannahu, sungguh pasti kami mesti, Allah dengan Islam sesungguhnya. Nahdiyan ada nun taukid, di pangkal lam taukid, di hujung nun taukid, diapit dengan fi'al yang diapit dengan dua penegas. Kami mesti beri petunjuk, kami mesti bimbing mereka, kami bukakan jalan-jalan. Yanhum subulana. Allah akan berikan. Percaya, Allah akan tunjukkan.
InsyaAllah. Saya tak sempat baca komen banyak sangat. Antaranya yang banyak, Puan Anizah. Saya pun banyak buku-buku yang saya tak tahu bila nak guna. Betul. Beli dulu tak apa. Sekarang kesempatan kita tak tahu. Akan datang kita boleh jumpa atau tidak. Beli dulu. InsyaAllah. Simpan satu tekad, satu niat. Bahawa satu hari nanti aku akan boleh menguasai. InsyaAllah. Saya yakin. Bila anda punya bahasa Arab, asas bahasa Arab yang kukuh, buku-buku itu semua akan ada gunanya. InsyaAllah. Buku itu akan nampak nilai dia nanti. Hanya jauh hari yang mengenal. Bila anda sudah ada alat penyukat ilmu tata bahasa Arab, anda dapat nilai. Oh, ini dia. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Okey, jadi saya terus selanjutkan sambung semula kepada perbincangan kita. Inilah perbahasan kita. Menceritakan tentang fi'il mudhari' saja. Mudhari' yang tidak ada bersambung di hujungnya. Dan bila sebut fi'il mudhari', ingat 3 hukum. Adakah dia marfu'? Isim pun marfu' juga. Adakah dia mansub? Isim pun mansub juga. Atau adakah dia jazam atau majzum? Isim tak ada jazam. Isim ada majrur saja. Fi'il mudhari' ada jar, ada jazam saja. Boleh tolong tulis dekat nota, kat komen. Bila sebut fi'il mudhari', adakah dia hukum marfu'? Pertama, soalan yang kena kita simpan dalam fikiran kita. Adakah dia mansub? Ini soalan pertama kita. Adakah dia majzum? Okey, satu. Ini nota untuk hari ini, okey? InsyaAllah nota ini saya akan share dalam PDF. Saya akan share dalam PDF nanti, insyaAllah. Okay. Langkah pertama. Buat langkah pertama. Langkah pertama, sikit. Pastikan fi'il mudhari' tersebut marfu', mansub, atau majzum. Pastikan. Bagaimana kita nak pastikan? Adakah tanda asal dia baris dhammah kalau marfu', atau baris fathah itu kalau nasab, atau baris sukun jazm. Itu tanda asas bagi sesuatu fi'il mudhari'. Kenapa kita cerita fi'il mudhari', tak cerita madhi atau amar? Hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab.
Hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Apa itu mu'rab? Baris akhir di hujung lafaz tersebut boleh berubah. Dhammah, fathah. Yang lain semua fi'il mabni. Fi'il madhi mabni. Fi'il amar mabni. Hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Dan dalam fi'il mudhari' ada dua yang mabni. Dua dah. Tak semua fi'il mudhari' mu'rab. Ada dua daripada semua tu 14, dua yang mabni. Siapa tahu? Tolong beritahu. Siapa tahu? Dua fi'il mudhari' yang mabni. Siapa yang ingat? Boleh tolong komen, saya nak tengok. Ada tak? Fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' majzum. Tapi ada fi'il mudhari' yang mabni. Ada dua. Siapa tahu? Nun taukid dan nun niswah. Masya Allah. Nur Ustazah Nur Fariza Samsudin. Fi'il mudhari' yang ada nun taukid dan nun niswah. Masya Allah. Hartini Ibrahim, betul. Zahra Umar, nonton. Okey. Bu Zahra. Ada nun niswah dan nun taukid. Ya, Masya Allah. Rin Hasan. Betul. Haniza Noah. Fi'il mudhari' bersama dengan nun niswah dan nun taukid. Ya Allah. Bagus, bagus. Nun niswah, nun taukid. Ya. Faridah Salim, nun taukid dan nun niswah. Ya. Ahmad Abdul Majid. Ya. Yang ada nun di hujung. Ya, prop. Dan ada satu lagi. Nun pecah pada dua. Nun taukid dan nun niswah. Betul, prop. Ruzi Tawaka yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Ya. Ana dan nahnu. Oh, ana mu'rab. Nahnu pun mu'rab. Bazi Hamid. Roki Haji Sadin, nun taukid dan nun niswah. Ya. Hunna dan antunna. Ya, betul. Nun niswah dan nun taukid. Bagus. Zarina Hamzah. Alhamdulillah. Semua fi'il mudhari' mu'rab. Cuma tanda i'rab dia, tanda mu'rab dia sama ada dia marfu' atau mansub atau majzum, ada dua tanda. Sebahagian dengan huruf, sebahagian lagi dengan harakat. Fokus kita untuk hari ini sehingga hari yang ke-10 nanti fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat saja. Apa fi'il mudhari' itu? Yang fi'il mudhari' yang tidak ada bersambung dengan sebarang alif tasniah, tidak ada sebarang dhamir, waw jamaah, tak bersambung dengan nun niswah, tak ada bersambung dengan ya mukhatabah. Tidak ada bersambung dengan sebarang dhamir di hujungnya. Yang kita namakan fi'il mudhari' lam alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di hujungnya oleh sesuatu pun. Ini yang fokus kita. Okey. Di dalam mesin sama kita akan cerita isim hanya 5, tak banyak, 5 sahaja. Dan daripada 5 tu kalau kita nak kecilkan skop kita, 2 dia ta'budu atau taf'alu tu, yang dhamir anta dan dhamir ia tu, kita boleh gabungkan jadi satu. Sebab lafaz dia sama. Bunyi dia serupa. Makna je yang berbeza. Okey? Apa? Contoh. Pertama, kita kena buat pastikan fi'il mudhari' itu marfu'. Langkah kedua. Langkah kedua. Langkah kedua, langkah kedua. Apa kita kena buat langkah kedua? Langkah kedua kita kena buat apakah tanda? Kita kena jelaskan tanda i'rab dia, tanda rafa' dia atau tanda nasab dia atau tanda jazam. Jelaskan tanda
tanda i'rab satu fi'il mudhari. Dijelaskan tanda dia. Okey. Kalau marfu' dhammah. Ini tanda dia. Okey. Sekiranya marfu' tanda dia ini bahasa Melayu tandanya adalah sama dhammah zahir. Di dhammah ada dua, dhammah ada dua, zahirah atau muqaddarah. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Kedua nanti. Kalau dia mansub tanda dia fathah. Fathah ada dua. Fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Jaga-jaga, okey? Marfu' dengan mansub dijaga, ada zahirah ataupun muqaddarah. Kalau sahih akhir dhammah zahirah, fathah zahirah. Tapi kalau mu'tal akhir ada huruf illat di hujung, lam fi'il dia ada huruf illat, marfu' dia dhammah muqaddarah. Nasab dia fathah muqaddarah. Jelas? Boleh faham? Jazam majzum. Jazam tandanya atau majzum tandanya bahasa Melayu. Nanti saya akan saya tulis semua tu atas dalam bahasa Arab semua tu. Terjemahkan saja. Wa alamatu dan tandanya wa alamatu jazmihi dan tanda jazamnya wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya dhammatun zahiratun ke atau dhammatun muqaddaratun ke atau fathatun zahiratun atau fathatun muqaddaratun. Tanda jazam macam mana tanda dia? Bis dengan sukun. Dengan sukun. Kun. Atau hazaf. Hazaf huruf illat. Hazaf huruf illat. Hazaf huruf illat. Salah satu. Dia tak ada muqaddarah. Kasr sukun muqaddarah tak ada. Yang ada huruf illat dia akan hazaf huruf illat. Ini yang kita nak bahaskan. Ini langkah yang masuk dalam langkah pertama ni sebenarnya. Ini langkah pertama, kedua. Pertama masih langkah pertama ke? Tak mahu bukan langkah. Seterusnya langkah pertama. Langkah kedua nanti dulu. Masih lagi dalam langkah pertama. Kita menceritakan tentang hukum i'rab. Pastikan fi'il mudhari' tersebut marfu' atau mansub atau majzum salah satu. Kemudian jelaskan tanda i'rab dia pada fi'il mudhari' tersebut. Sekiranya marfu' tandanya apa dia? Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Sekiranya mansub tandanya fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Kalau jazam tandanya sukun atau hazaf wa illah. Ini langkah pertama. Langkah kedua baru ni. Langkah kedua.
Langkah kedua, langkah kedua, nyatakan fa'il. Fa'il bagi fi'il tersebut. Fi'il mudhari' tersebut. Nyatakan fa'il bagi fi'il mudhari' tersebut. Biasanya fa'il dia, bukan biasanya, memang fa'il dia dhamir mustatir. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Semua fa'il dia dhamir mustatir. Pastikan fa'il bagi perbahasan kita ni adalah dhamir mustatir. Bezanya wujuban atau jawazan saja. Okey. Aniza imnua marfu' bid dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Mansub bil fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Jika huruf illat ini dengan tanda sukun atau hazaf huruf illat. Betul, tanda muqaddarah. Bagus. Alhamdulillah. Ini tentang fi'il mudhari'. Okey, masa dah berjalan. Dan fa'il dia dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Fa'il dia dhamir mustatir dia. Bezanya mustatir wujuban ataupun jawazan. Wujuban atau jawazan. Tu perlunya kita kenal wujuban. Kenapa perlu wujuban jawazan, Ustaz? Kadang tanya, Ustaz, perlu apa kita belajar wujuban dan jawazan? Apa pentingnya? Apa bezanya? Inilah kita tentang fa'il. Baik. Ini yang saya mukadimah yang saya nak jelaskan hari ini. Lafaz Arab dia ni. Ni. Contoh saya beri fi'il mudhari'. Ini contoh fi'il mudhari' yang sahih akhir. Contoh fi'il mudhari' yang sahih akhir. Yamuddu. Ya. Lanjutkan. Kita kena jelaskan. Yamuddu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia adalah fi'il mudhari' yang berhukum rafu'. Kenapa dia rafu'? Li tajarrudihi. Li kerana atau sebab atau bagi atau li kerana atau boleh kerana tajarrudi, tarajjudi, tajarrudi. Tajarrud maksudnya dia bebas. Dia tiada terkesan, tiada pengaruh. Dia tidak bersandar, dia tidak condong. Li tajarrudi kerana bebasnya dia anin nawasib, dari an-nawasibi, faktor-faktor yang menasabkan dia, wal jawazimi, dan faktor-faktor yang menjazamkan dia. Jelaskan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu'. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Wa alamatu, dan tanda raf'ihi, rafa'nya adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Sama dia. Macam di sini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, wa fa'iluhu. Tersebut. Dan fa'ilnya dhamirun mustatirun, adalah dhamir mustatir fihi, di dalamnya. Jawazan. Apa jawazan? Dhamir huwa. Takdiruha kena sebut. Takdiruhu kita perkirakan ada dhamir apa? Huwa. Takdiruhu huwa. Jelas? Contoh, ni kalau marfu', kalau mansub, ayyam mudda. An adalah huruf nasab. An adalah nasib atau penasab atau faktor yang menasabkan fi'il mudhari'. Asal yang muddu berubah jadi yang mudah. Kenapa? Kerana ada huruf an. Macam mana nak i'rab dia? Ayyam mudda fi'lun mudhari'un mansubun.
Ikut saya sama-sama. Ayyamudda fi'lun mudhari'un mansubun. Ayyamudda itu adalah fi'il mudhari' yang berhukum nasab. Kenapa nasab? Nasab bi an, dengan sebab an. An. Wa alamatu bi an, maksudnya dengan sebab an. Bi itu bahasa bedah, dengan sebab an. Wa alamatu nasbihi, dan tanda alamat atau tanda nasbi, nasab. Wa alamatu nasbi. Di bawah. Nasbihi, nasabnya, tanda nasabnya apa dia? Fathatun. 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 Zahiratun. Fi akhirihi. Pada akhirnya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, sebut wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah domirun. Domir. Mustatirun, yang tersembunyi. Fihi, di dalamnya. Jawazan. Status dia jawazan. Harus saja. Kenapa harus ni? Sebab biasa ada fa'il zahir. Lepas yang mudu biasa ada fa'il zahir. Ataupun sebelum dia dah ada mubtada. Atau dah ada isim inna. Kita tak perlu sebut fa'il dia lagi. Kadang fa'il dia perlu sebut, kadang tak perlu sebut. Ramai dah tahu apa dia tu merujuk kepada siapa. Dah ada penjelasan. Berbeza dengan ujuban. InsyaAllah nanti kita belajar tentang ujuban. Jawazan takdirhu huwa. Kita perkirakan domir tersebut yang ada dalam fi'il tersebut domir huwa. Yamdud, lam yamdud. Lam harfu nafyin. Huruf nafi. Lam tidak. Wa jazmin, dan menjazamkan. Wa qalbin, dan menterbalikkan. Qalbin, menukarkan. Daripada terbalik kepada makna madhi. Itu kita artikan lam telah tidak. Harfu nafyin, wa jazmin, wa qalbin. Ini lam ni tiga peranan dia. Dia juga menafikan, tidak. Dia juga menjazamkan, yang muddu jadi yamdud, dan juga qalbin, menterbalikkan, menukarkan daripada mudhari' kepada makna madhi. Itu kalau dalam empat terjemahan, lam terjemahan tidak aja. Apa beza? Lam tidak, la tidak, ma tidak, lan pun tidak. Tak ada beza. Dalam harfiah, lam kita artikan telah tidak. Lam kita artikan telah tidak. Kalau lan, sekali-kali tidak. Ustaz, terangkan yang marfu' dulu. Okey. Boleh, tak apa. Lagi ada pandangan? Semua ke Ustaz nak belajar ni. Ini saya beri secara apa? Secara gambaran kasar dulu, okey? 3 fi'il mudhari' ni kita akan bincang. Nanti mulai hari esok dan seterusnya kita akan fokus marfu' saja. Lepas tu mansub saja. Lepas tu jazam saja. Boleh? Puan Zarina, permintaan Puan Zarina boleh akan dipertimbangkan. Cuma saya hari ini, hari pertama, saya berikan secara keseluruhan. Secara gambaran kasar. Nanti kita akan detailkan. Besok detailkan satu-satu. Yamdud fi'lun mudhari'un majzumun. Saya akan terangkan lagi ni. Yang mansub, jazam ni. Besok untuk marfu' saja. Lusa, nasab saja. Tulat, jazam saja. Dan hari yang kelima, rafu' nasab jazam. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yamdud fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari' yang jazam. Bil lam, dengan sebab lam. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazamnya sukun, dengan sukun. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya. Ini langkah kedua. Dhamirun mustatirun fihi jawazan. Dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Jawazan, sebab ia huwa. Takdiruhu, diperkirakan, kita anggarkan dhamir huwa. Itu kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir. Bagaimana pula yang mu'tal akhir? Yang mu'tal akhir begini. Contoh, ya'ti fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim. Wa alamatu, ini, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun. Sini saja. Alal ya' juga, jangan lupa. Alal ya'. Ya'ti, kalau yu'ta alal alif,
Beza. Wa fa'il, langkah kedua, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. InsyaAllah ni kita akan Anda boleh baca nanti. Saya akan share dalam PDF. InsyaAllah sebentar lagi. Saya akan hilangkan warna-warna tu, saya akan delete semula. Supaya dia nampak bersih. InsyaAllah. Nak tak nota? Nak ke tak nak? Kalau tak perlu, saya tak akan share. Kalau nakkan nota, sila bergabung dalam Telegram atau WhatsApp. Yang dah sedia ada dalam WhatsApp, tak apa, jangan susah hati. Saya akan share dalam WhatsApp. Yang tidak ada, yang tak boleh masuk WhatsApp lagi, WhatsApp dah penuh, saya akan share dalam Telegram. Kalau nak saya share, kalau tak nak saya tak nak share. Rasa tak perlu, tak apa, boleh buat nota sendiri. Nak, oh panjang ni nak. Nak Ustaz, okey, banyak. Bila siapa yang dekat saya boleh serah by hand insya-Allah. Bila dalam WhatsApp, Puan Fatimah ada dalam WhatsApp. Okay. Siapa yang ada dalam grup WhatsApp Harfiah Ustaz Muzakir, saya akan share. Siapa yang ada dalam grup subjek utama, saya akan ada dalam grup Harfiah Ustaz Muzakir, Harfiah subjek utama. Subjek utama itu khas untuk pelajaran terjemah Quran melalui WhatsApp. Bagi yang tidak boleh masuk, yang tak ada dalam kedua-dua grup tersebut, saya akan share dalam Telegram. Fatimah Tamban tak ada Telegram, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Tak apa, saya serah by hand nanti. Ini pelajar sulung saya. Fatimah Tamban ni adalah pelajar sulung saya yang ketika 12 tahun lepas, 13 tahun lepas. Dia orang yang mula-mula sekali belajar di Taman Guru. Dalam kelas tersebut, hanya beliau seorang ni perempuan. Hanya seorang perempuan yang belajar. Lain semua lelaki. Ustazah Fatimah Tamban. Seorang guru tajwid di Taman Guru. Sekolah agama sekolah agama rakyat. Kafah. Di Taman Guru. Ya, kebelakangan ini beliau banyak uruskan ibu yang tak sihat, tak dapat datang ke kelas. Jadi insya-Allah saya akan cari, nanti saya akan serahkan. Sebab ustazah tak ada, memang tak ada dalam grup. Kalau mungkin saya masukkan dalam ni, grup Taman Guru. Grup Taman Guru. Kalau ada lagi dalam grup Taman Guru punya kelas harfiah, saya akan share kat situ. Saya check nanti. Saya buat double check. Sebagai fi'il mudhari', sebagai latihan last. Ada 10 minit lagi untuk kita sebagai latihan tengok. A'udzu. Ini satu fi'il mudhari'. A'udzu. Fi'il mudhari' tersebut ni tak ada sebarang penasab, tak ada sebarang penjazam. Dalam istilah nahwu kita panggil amil. Amil tu faktor yang menyebabkan dia berubah. Fatimah tak ada dalam grup. Oh ya ke? Kalau tak ada dalam grup, masuk dalam saya punya Telegram. Masuk dalam Telegram, pergi dekat saya punya Harfiah Ustaz Muzakir punya page ataupun saya punya Facebook, situ ada saya dah sharekan link untuk bergabung dalam Ustaz Muzakir dalam Harfiah Ustaz Muzakir. Harfiah Ustaz Muzakir. Di situ dalam tu anda boleh bergabung. Telegram Harfiah Ustaz Muzakir. HARFIYYAH. Kalau saya akan share nota dalam. Cikgu dah buang nama saya. Sedihnya Fatimah Tamban. Ustazah Fatimah dah kena delete. Tak apa, saya nombor tu ada. Nanti saya share dalam, saya serah kat ni. Saya rasa nombor lama lagi kot. Nanti bila saya dah share PDF tu, Ustazah Fatimah boleh pergi kedai kedai photostat, suruh dia ni printkan,
Waktu dia print kan, putus dia tu. Senang je. Salah. Saya masih nombor lama lagi. Kalau tak ubah. Yamdud. Yamdud. Oh, ya Harun tanya. Apa maksud yamdud? Asalnya yamudu. Tapi kerana yamudu diidghamkan dal tu dua. Yamdud maksud ia lanjutkan. Nescaya ia lanjutkan. Yamdud. Asalnya yamdudu. Jangan keliru. InsyaAllah. Harap Puan Yati. Yamdud tu asalnya yamudu tak? Apa yamudu Yamdud. Okey. Asalnya yamudu. Saya ambil kalimat yang sama. Apa yamdud Asal yamudu. Yamudda. Tapi oleh kerana jazam, kembali asal. Asalnya yamdudu, bukan yamudu. Yamdudu. Itu asal dia. Okey? Sama yamudu, yamudda, yamdud. Jazam. Okay. Baru kita cuba tengok dalam surah Al-Fatihah. Mudhari' yang ada dalam surah Fatihah mula dengan a'udzu, aku berlindung. Mudhari' dalam surah Fatihah ada a'udzu, aku berlindung. Macam mana kita nak i'rab fi'il mudhari' ini? Kita nyatakan fi'il mudhari' tersebut hukum dia marfu' atau mansub atau jazam. A'udzu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. A'udzu adalah yang tak sebut adalah saya tambah. Ini semua Arab dia. A'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Kenapa dia marfu'? Kerana dia terbebas daripada sebarang pengaruh nasab dan pengaruh jazam. Itu dia marfu'. Asal fi'il mudhari' semua marfu' sebenarnya. Datang huruf nasab baru dia nama dia fi'il mudhari' mansub. Datang huruf jazam dia fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' jazam. Tak ada mudhari' penasab, tak ada penjazam. Ustazah Fatimah, saya tak pandai sangat guna IT ni. Tak ubah. Nombor tak ubah. Okey, tak apalah. Nanti insyaAllah saya usahakan nanti insyaAllah. Mungkin kalau saya menghala ke Taman Guru nanti saya akan singgah nantilah. Saya hello nanti insyaAllah. Kemudian macam mana? Puan Yati, baik. Asal fi'il mudhari' marfu' semuanya. Marfu'. Datang huruf nasab baru dia fi'il mudhari' mansub. Datang huruf jazam fi'il mudhari' majzum. Tak ada huruf nasab, tak ada huruf jazam, bebas daripada sebarang pengaruh. Atau litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Itu dia. Dia sebut fi'il mudhari' dia bebas daripada sebarang penasab dan sebarang penjazam. Fi'il mudhari' marfu'. Dan mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Itu langkah pertama. Langkah kedua kita ciptakan fa'ilnya. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi adalah dhamir mustatir di dalamnya. Dhamirun mustatirun fihi ujuban kejawazan. Ujuban kejawazan. Selain dhamir huwa, selain dhamir hiya, dhamir mustatir dia ujuban. Huwa dan hiya jawazan. Selain dua ni ujuban. Wan Majmin Muhammad Yusof. Makna apa tu Ustaz litajarrud? Litajarrudihi maksudnya kerana kerana tajarrud bebasnya dia tajarrudihi. Ki itunya bebasnya dia atau apa kerana dia tidak ada dipengaruhi oleh jawazim wan nawasib. Penjazam dan penasab. Ya, Faridah Salim wujuban Hartini Ibrahim. Dhamir wa fa'ilhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Takdiruhu apa dia takdiru? Kita sebut takdiru. Dah sebut dhamir mustatir wujuban, takdiruhu Asmah Sailan. Saya terus menyertai pelajaran Ustaz. Masih banyak yang nak belajar. Hajar Asmah daripada
Arif Keluang. Keluang, Johor, masih terus belajar. Allah, umur 71 tahun. Asri Harun, a'uzu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanta. Boleh copy paste saudara Asri Harun. Allah. Sebenarnya saya difahamkan saudara Asri adalah rakan grup kepada Puan Maslina Lajis, rakan grup bahasa Arab. Hasil kembang perkongsian demi perkongsian, segitulah kita akan bercambah-bercambahan. Jadi jangan lupa, kalau anda rasa anda perlu share, anda tak keberatan untuk share, silakan. Saya mengalu-alukan. Share boleh share. Nak like ke terpulang, itu hak anda. Okay. Rozi Ahman, a'uzu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu. Itu kena langkah pertama. Langkah kedua, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Masya-Allah. Ahsanti. Rozi Ahman daripada Perlis pada 2019 beliau belajar ikut kursus daurah intensif tafhimul Quran di Perlis di bawah kerajaan yayasan apa? Saya lupa nama yayasan tu. Tapi di bawah pimpinan Dr. Fathul Bari Ahmad Jaya. Hafizahullah. Ya, wujuban. Satu. Yang kedua, dan akhir. Ada ke? Nak buat ke? Satu lagi ni. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un. Sama ni pun. Nasta'inu pun sama. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu langkah pertama. Langkah kedua, sebut fa'il dia. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi. Ya, Yayasan Khairul Ummah. Okay, terima kasih Muslihuddin, terima kasih Rozaman. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi. Dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Wujuban. Wujuban. Takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Anda boleh buat latihan fi'il mudhari' yang seterusnya pada, insya-Allah besok kita akan teruskan fi'il mudhari' yang tidak ada bersambung sebarang dhamir di hujung dia. Tengok ayat yang kelima tak ada, 1-5 tak ada, ayat ke-6 pun ada. Ini jazam tak mau. Boleh tak? Tapi kita fokus pada rafa' saja dulu. Absolut. Wa minan nasi may yaqulu. Okey, yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'. Satu. Besok boleh buat latihan. Di rumah, kerja rumah boleh. Nanti tulis dalam grup. Sama ada dalam grup WhatsApp ke, dalam grup Telegram, boleh buat latihan. Saya dah tengok jawapan anda. Faham? Tulis perlahan-lahan. Nu'minu fi'il mudhari' marfu'. Okey ni, satu. Okay. Dua. Nu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum sufaha walakin la ya. Allah yasta'idhu, ini fi'il mudhari' marfu'. Besok fi'il mudhari' marfu' saja. Yang muddu, saya tunjuk dah ada dah.
طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي وهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلنا أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا المرض الله محيط بالكافرين yakadu fi'il mudhari'. Ini ada huruf illah di tengah-tengah dia. Nanti kita bincang kemudian. Yakhtafu fi'il mudhari' marfu'. Ini juga boleh. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzi ya'lamu الذين السماوات والأرض تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ممن أنزل على المتقين إلى أجل من دون من تفعلوا النار وقودها الناس الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم جنات تجري يعني. Ni ada huruf ilat. Boleh buat latihan? Dua ni, 2 atau 3 cukup. Saya nak tengok. Nanti saya betulkan dalam grup. Gunakan dalam grup Telegram boleh atau grup WhatsApp Hafiz Muzakir atau dalam grup subjek utama untuk pelajaran harfiah di melalui WhatsApp. Jadi 3 grup. Harfiah Ustaz Muzakir, subjek utama ataupun grup Telegram. Harfiah Ustaz Muzakir. Okey, jam sudah menunjukkan jam 9 pagi. Sekarang saya nak invite Puan Rohaizat. Saya harap Puan Rohaizat sudah bersedia. Okey. Sekarang saya hantar. Okey. Dah double tick. Harap Puan Rohaizat sudah bersedia. Okey, saya sedang menanti Puan Rohaizat daripada Bayan Baru, Pulau Pinang. Okey, tolong nyatakan ayat mana? Puan Sumuni Syarif. Ayat mana? Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 hingga ayat 25 tu. Sila pilih ayat 8 dengan 25. Antara 8 hingga 25 tu ada fi'il mudhari' yang sahih akhir di hujung. Yang tidak bersambung dengan sebarang domain. Sila pilih. Saya sedang menanti Puan Raizat. Saya dah hantar link. Saya harap Puan Raizat boleh masuk link sekarang. Tidak ada double tick. Mana Puan Raizat? Sila beri jawapan. Kalau tak ada, saya akan jemput online. Saya jawab dulu sementara menunggu Puan Rohaizat. Soalan pada dah masuk dah, dah berhenti. Dah ada. Puan Rohaizat dah masuk. Cikgu Sumurni, ayat 8 start sehingga ayat yang ke-25. Di situ ada diterangkan. Ambil 2 atau 3. Nanti kita akan tulis nanti dalam Facebook ataupun Telegram. Nanti arabkan dia macam mana. Okey. Okey, Puan Rohaizat, sila masuk. Dapat ke?
Mana Puan Raizat? Tak boleh ke? Kalau tak boleh, kita berhentikan saja. Masa terus berjalan. Hajar Raizat, di mana anda? Ya. Assalamualaikum. Macam dah masuk link apa? Zoom. Zoom. Dah masuk dah? Sebab ya duk tengah buat ni, duk masuk. Oh, belum lagi. Okey, baik. Okay, saya tunggulah. Saya tunggu. Ya, Ustaz tunggu Ustaz tunggu. Baik. Ayat 8 hingga ayat 25. Ya, betul. Saya pukul 10 ada kelas. Sebentar lagi ada kelas. Tak ada mungkin. Tak ada masalah apa-apa harapannya. Okey, Hajar Raizat. Dah masuk lagi. Tak ada passcode ke? Kalau nakkan passcode, dia punya passcode dia 8262 Ya. Aniza Anwar, saya sudah ada kelas, insyaAllah. Dia boleh tengok rakaman dia, tak apa. Silakan. Bagi siapa yang ada urusan, ada paksa nak keluar, silakan. Tak boleh ke? Tak boleh kita rezeki. Allah masyafa'al. Ada problem ke? Oh, ni pasal apa ni? Tak masuk tak ni. Mungkin tak boleh ke? Zoom, apa kata? Masuk Zoom lagi. Oh ya ke? Saya sebab saya Facebook tak boleh. Dia punya apa berat kan. Oh, saya ingatkan dah ada Zoom. Tak apa, nanti saya buat besok. Okey. So hari ni nak apa? Nak terjemah tak? Terjemah lah. Teruskan terjemah. Tak bersedia nak terjemah, tapi masalah tu Apa? Tak masuk saya buat. Apa? Yang penting suara dengar. Nanti bila kita tu tarik dia apa dah terganggu dia punya apa? Giliran orang lain nanti. Okey, ayat berapa ni aja? Ayat 127. 127 noh. Ya. Suara dengar tak apa. Orang dengar ni. Semua kawan-kawan dengar suara saya. Dengar. Tengok ni depa mesti beritahu ni semua. Nampak tak nampak? Tak apa. Satu apa? Dua?
127. Okey, silakan. Surat 20. Okey, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Aja. Okey, Aja baca dulu. Aja baca dulu, lepas baca nanti saya nak minta Aja bagi sikit pandangan lah. Oh, insyaAllah. Baik, Ya. silakan. Saya baca dulu, rumah dulu ya. Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah ketika ia mengangkat oleh Ibrahim akan asas-asas daripada rumah itu dan Ismail. Ya. Wahai Tuhan kami, terimalah oleh Engkau daripada kami. Ya. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, dan jadikanlah oleh Engkau akan kami akan dua orang yang menyerah diri bagi Engkau dan dari keturunan kami satu umat yang menyerah diri bagi Engkau, dan perlihatkanlah oleh Engkau akan kami akan cara-cara beribadat kami, dan terimalah taubat oleh Engkau atas kami. Dan sesungguhnya Engkau adalah yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ada dan kah? Adalah. Ada dan kah situ? Tak. Tak. Awak Engkau Maha menerima, Engkau adalah menerima, Yang Maha menerima taubat, yang Maha. Maha penyayang. Ya. Tak ada dan. Tak ada dan ah. Okey. Boleh. Yang Maha menerima taubat, yang Maha pengasih. Tak ada dan. Rabbana Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, dan utuskanlah oleh Engkau pada mereka seorang rasul daripada mereka. Ada tertinggal. Ada tertinggal tu. Rasulan. Wahai Tuhan kami, Ya. dan utuskanlah oleh Engkau, okey, Betul. pada mereka. Ya. Seorang rasul. Makna betul. Seorang rasul. Apa dia? Akan seorang rasul. Akan nak tengok. Pasal apa tambah akan? Maf'ulun bih. Hak tu nak tahu. Okey, bagus. Teruskan. Akan seorang rasul daripada mereka yang ia bacakan atas mereka akan ayat-ayat Engkau. Akan. Makna betul. Tapi sistem tak berapa tepat. Kenapa? Ayat itu akan beberapa ayat. Siapa pula tambah beberapa? Dia sebab jamak muannas salim. Masya-Allah. Apa tanda maf'ulun bih bagi jamak muannas salim? Maf'ulun bih dia tanda kasrah. Masya-Allah. Hak tu kita belajar. Ayatin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun. Niyabatan anil fathi. Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Muannas salim. Ya, baru Ustaz ajak. Baru aja.
Tujuan kita tambahkan tu. Dan sambung Ya. wa yu'allimuhumul kitab. Dan dia mengajar akan mereka akan kitab dan hikmah Dan dan ia mensucikan akan mereka. ya. Sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, maha bijaksana. Barakallah. Bagus. Teruskan. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Ya. Dan siapa yang ia benci dari agama Ibrahim kecuali orang yang telah berbodohkan oleh ia akan dirinya, Ya. dan sesungguh telah memilih oleh kami akan ia di dunia, dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar daripada orang-orang yang soleh. Ya. Betul, Ustaz? Betul, sangat betul. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ya. Ketika telah berkata oleh ia baginya oleh Tuhannya. Sekejap. Ustaz, ketika telah berkata oleh ia, betul? Ya. Siapa yang berkata? Bagi Ibrahim. No. Habis baca. Telah berkata baginya oleh Tuhannya. Ada Ibrahim pun? Siapa berkata? Siapa yang berkata? Mana fa'il dia? Fa'il dia ia. Rabbu. Ia jawatan. Rabbu. Oh, Rabbuhu ya, Tuhan. Bila menterjemah begini, Rabbu tu kita namakan fa'il zahir. Rabbu tu kita namakan fa'il zahir. Bila fa'il zahir dah ada, maka dhamir mustatir jawazan tu kalau kita tak terjemah pun lebih baik lagi. Telah berkata oleh ia, oleh Tuhannya. Siapa berkata? Oleh Tuhannya, kan? Tuhannya lah fa'il. Fa'il tu. Jadi fa'il zahir dah ada, dhamir mustatir jawazan tu dah tak perlu lagi. Nama pun dhamir mustatir jawazan. Setiap kali ada fi'il yang punya dhamir mustatir jawazan, ada fa'il zahir biasanya. Jadi pada terjemahan penuh, ketika telah berkata baginya oleh Tuhannya. Oleh Tuhan. Terus ia dah tak perlu lagi. Boleh abaikan. Betul-betul. Ketika telah berkata baginya oleh Tuhannya. Hak tu bagus. No. Orang tahu kata Aslim. Aslim, berserah dirilah oleh engkau. Ya. Aslam telah berkata oleh ia, telah berserah diri oleh aku bagi Tuhan sekalian alam. Hak ni ia telah berkata oleh ia sebut. Apa? Ya. Okey. Ya. Okey, teruskan. Wawassa biha. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى عليكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ada bacaan ada salah tu Ustaz. Inna Allah astafa alaikum lakum. Inna Allah astafa lakumuddin. Tadi saya dengar alaikumuddin. Ya kan? Lakumuddin. Lakumuddin. Okey, terjemah. Dan telah berwasiat, telah berpesan oleh ia, telah berpesan oleh ia dengannya oleh Ibrahim. Stop. Siapa berpesan ni? Ibrahim, fa'il. Fa'il zahir. Jadi dia tadi perlu tak kita terjemah? Telah berpesan oleh ia.
Dhamir Tak mustatir. perlu, tak perlu. Tak Ha. perlu. Ini yang kena dhamir Wa mustatir jawazan. telah berpesan, ya, telah berpesan dengannya oleh Ibrahim. Hak tu saya nak. Kita terjemah penuh. Kalau terjemah perkata, Musa telah berpesan oleh ia. Telah mewasiatkan oleh ia. Ya. Apa? Tapi kita terjemah penuh, dia dah ada fa'il zahir, dhamir mustatir tu boleh diabaikan. Ya. Okay. Cuba ulas sekali lagi. Dan telah memesankan. Banihi, Okay. anak-anaknya. Tak cukup. Dengan anak-anaknya. Di tu bukan dengan. Bani. Bani, anak-anaknya. Betul. Maknanya betul. Telah Sistem. pesan baginya oleh Ibrahim akan anak-anaknya. Akan saya nak dengar tu. Mudhaf ilaih. Dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih, maf'ulun bih. Maf'ulun Okey. bih. Dia maf'ulun Ya. bih. Tanda dia dengan Ya. baris dengan huruf ya. Tanda dia dengan huruf ya. ya. InsyaAllah kita kena belajar. Sebab dia mudhaf. Dia mulhaq jamak muzakkar salim. Ya. Okey, Okey. teruskan. Dan telah memesan dengannya oleh Ibrahim akan anak-anaknya dan Akan Yaqub. anak-anaknya Dan dan Yaqub. ya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih oleh ia akan kamu, oleh ia bagi kamu akan agama. Ya. Maka jangan sekali-kali kamu mati Ya. kecuali walhal kamu adalah orang-orang yang menyerah diri. Ya. Okey, Sambung ya. sambung. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Ya. qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ilahan wahidah ke wahidah? Wahidah. Ilahan wahidah Kalau nak wa sambung, nahnu lahu muslimun. jangan Okey. jangan wahidah, dia tengok macam ada tak mabuta ni. Wahidah. Okey, sambung. Ataukah telah adalah kamu saksi-saksi Ketika ketika telah hadir akan Yakub oleh kematian. baru betul. Ha, Telah hadir oleh ia tak Ketika. boleh lagi. Ketika telah berkata oleh kematian. Ketika telah berkata oleh ia bagi anak-anaknya, ya. apakah kamu sembah daripada sesudah aku? Ya. Telah berkata oleh mereka, kami menyembah akan Tuhan engkau dan akan Tuhan bapa-bapa engkau, Ibrahim Tambah dan iaitu. Ismail, Tambah iaitu Ibrahim yaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu. Walhal kami baginya adalah orang-orang yang menyerah diri. bagus. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Itu satu umat, sesungguhnya itu satu umat. Itu adalah satu umat. Ya, adalah tu nak. Sebab ni khabar. Adalah satu umat. Sesungguhnya telah berlalu oleh ia. Betul. Tapi ada kurang sikit. Makna betul tapi kurang tepat. Sesungguhnya telah berlalu oleh ia. Sesungguhnya telah berlalu oleh ia. Yang itulah saya nampak. Ada. Hak tadi Itu. ada tu. Ummatun isim ma'rifah ke nakirah tu? Ummatun. Nakirah. Nakirah. Qad khalat tu isim ke fa'il tu? Fa'il.
fa'il. Fi'il. Isim nakirah bertemu jumlah fi'liyah apa? Isim nakirah bertemu jumlah fi'liyah. Oh, dia dia jadi sifah. Macam mana nak terjemah? Yang, ya. Hak tu saya nak dengar tu. Kena ada yang. Itu satu umat yang sesungguhnya telah berlalu oleh ia. Baru betul. Itu adalah satu umat yang sesungguhnya telah berlalu oleh ia. Laha ma kasabat. Baginya apa yang telah diusahakan oleh dia dan bagi kamu. Bagi kamu ada apa yang telah diusahakan oleh kamu. Siapa tambah di? Kenapa tambah di? Diusahakan ke telah mengusahakan? Telah apa yang telah diusahakan oleh kamu. Jangan tambah di. Kalau tambah di nanti jadi majhul. Ya, silap. Bukan majhul. Ya, bukan majhul. Dan bagi kamu apa yang dan tidak kamu saya apa betulkan yang betul. ada Dan bagi kamu sabar. Dan bagi kamu ada apa yang telah mengusahakan oleh kamu. Telah mengusahakan. Jangan telah di telah mengusahakan oleh kamu. Dan bagi kamu ada apa yang telah diusahakan oleh kamu. Dan tidak kamu ditanya dari apa yang telah adalah kamu telah apa adalah mereka kerjakan. Sampai itu je? Ya, habis. Alhamdulillah. Tahniah. Masya Allah. Terjemahan bagus. Cuma kita agak terganggu sikit tadi pelancaran kita sebab ajar tak bersedia. Saya kata tadi apa kena ada Zoom kan? Ya. Saya sangka kan dah ada Zoom. Mana ajar tak ada Zoom lah sama ni? Tak ada Zoom. Saya ingat kok ustaz dapat Zoom dia masuk terus. Dah. Kena ada Zoom. Kena ada Zoom. Okey, tak apa. Ajar kena ada Zoom baru boleh, kena ada aplikasi Zoom kat handphone tu baru boleh masuk. Dia punya area dia tak sama. Jadi okey, bila maknanya mana kelas-kelas saya sebelum ni dia melalui Zoom ajar tak ikutlah kan? Yang melalui Zoom. Saya nampak dia orang duk baca apa semua tu. Macam ajar majmin semua saya nampak. Itu dalam Facebook. Yang nak masuk dalam tu sama-sama kena ada Zoom juga. Tu lah saya kurang arif ni, kurang faham Zoom tak apa, nanti suruh anak masuk kan, supaya kita lebih senang berkomunikasi melalui Zoom. Ya, ada. Saya nak share apa untuk nota-nota saya dalam bentuk soft copy dalam folder saya, semua saya boleh share insyaAllah. Apa pun tahniah Ajar Raizat. Walaupun tak berapa sempurna persembahan kita hari ini, tapi dia tetap tersempurna juga hajat untuk terjemah, untuk saya semak secara live. Dan Alhamdulillah saya ucapkan tahniah, dan sekaligus hari ini saya nak lantik Ajar jadi musyrifah untuk program akan datang. Boleh? Saya harap Ajar Raizat boleh sambut cabaran saya untuk menjadi salah seorang musyrifah. Dan sebelum kita berpisah, saya minta Ajar Raizat ceritakan sedikit pengalaman macam mana boleh berkenan, macam mana boleh seronok nak belajar harfiah ni. Tiba-tiba ni jumpa ke, ada kawan recommend ke, macam mana, boleh cerita sikit? Macam ni Ustaz, dulu saya ingat saya duk dengar orang duk terjemah, orang duk baca kitab kan. Orang duk kata telah berkata oleh ia maka apa-apa, saya ingat itu bahasa lama. Saya ingat apalah Ustaz cakap bahasa lama lagi. Rupanya ini harfiah yang sebenarnya. Inilah asas yang perlu kita belajar. Masya-Allah. Saya salah banyak dulu, ingat itu bahasa lama, jadi kurang berminat masa tu. Tapi bila dah masuk, tengok FD Ustaz, berulang-ulang tengok
Oh, inilah yang aku cari-cari Masya Allah. selama ini. Sama saya ada pernah belajar asas bahasa Arab, tapi itu bukan fokus, bukan dia punya target Al-Quran. Jadi Ustaz ajak dia terus buat praktikal terus kepada Quran, dalam Quran. Jadi kita untuk menterjemah Al-Quran tu tercapailah. Ya. Dan sekaligus tata bahasa. Bagaimana pemahaman tentang tata bahasa? Tata bahasa yang Ustaz bagi ini sangat cantik. Terjemahan tu dia ikut turutan. Ikut apa orang kata? Ikut tertib. Ya, tertib. Masya Allah. Dia tak tertinggal satu huruf pun. Walau wow kita kena terjemah. Walau lam kita kena terjemah. Sama ada sungguh ke, benar-benar ke. Itu yang saya sangat dapat dalam sistem ini. Sistem yang Ustaz bagi ni. Aras bahasa yang Ustaz guna tu pun sangat cantik. Masya-Allah. Kan kita tahu apa lebih adalah khabar yang untuk sifat itu semua membantu sangat-sangat dalam memahami Al-Quran. Masya-Allah, masya-Allah. Terjemahan tak Ustaz? Ya. Bila kita terjemah tu kan Ustaz ajar. Bila terjemah tu mesti ada fa'il dalam tu. Mesti ada yang tersorok dalam tu ya. Masya-Allah. Bahasa Hajar Raizat ni saya berkenan tertib, tersorok tu saya seronok Ya. Boleh saya pinjam Ya. Boleh ambil tu. Baik. Sebab apa dia yang saya guna tertib ni sebab dalam duduk terjemah tu Ustaz. Ya. Ya. Satu huruf tu tak boleh tinggal. Kalau you tinggal you akan dia ada satu kesilapan kat situ kan. Ya. Macam tu. Alhamdulillah. Hajar Raizat daripada grup mana? Hajar Raizat daripada grup mana? Saya dari grup sebelah. Musyrifah Ustazah ni, Musyrifah dia Nur Aini Ismail. Nur Aini Ismail, masya-Allah. Okey. Siapa kawan-kawan yang satu yang sebaris yang sama-sama saling membantu yang saling beri semangat dalam grup? Grup aja? Dalam grup ni saya ada Rokia Hamzah, dia orang Penang lah. Okay. Saya ada Fauziah Suri, dia orang Kulim. Zarina Hamzah, orang Teluk Kumbat. Zarina Hamzah. Dan satu lelaki kemarin, Alif, nama apa dia? Seorang lelaki kemarin, dia pun orang dari Penang lah. Tapi maksud saya dalam grup WhatsApp, kelas WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni itulah Rokia Hamzah. Rokia Hamzah dengan Zarina Hamzah. Oh ya ke? Fatimah Omar? Ya. Fatimah Baria Omar? Fatimah ada Fatimah. Ya, Fatimah kan ada tu. Jadi grup tak ramai saya yang grup 11 yang berjaya tiga orang tu lah. 3 orang. 3 orang tu yang dalam yang buat dapat habis 3 juzuk, 1 juzuk pertama. Baiklah, sebagai slot yang terakhir, saya beri peluang pada Hajar Raizat untuk berikan sepatah 2 kata, berikan nasihat ataupun pandangan, apa jua yang Hajar ingin ucapkan untuk berikan kata-kata yang boleh mempower para kawan-kawan yang lain untuk belajar. Silakan, saya beri peluang untuk Hajar ucap. Silakan. Ya. Pertama kali saya ingin ucapkan syukur yang amat sangatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketemukan saya dengan Ustaz ini, Ustaz Muzakir ni dalam sistem harfiah. Ya, yang setahun yang lalu ni saya dah banyak belajar dengan Ustaz tengoklah kemampuan saya dah improve ke tidak. Alhamdulillah, bagus. Hari ini saya dapat improvekan lagi. Bila ada fa'il zahir, pastikan Ustaz jawapan tu nanti boleh diabaikan. Okey, teruskan. So dah juzuk 1. Saya teruslah insya-Allah umur panjang Ustaz sampai 30 juzuk. Mudah-mudahan saya akan cuba rangkakan satu gerak kerja yang lebih pada bentuk latih to be.
untuk Ya. juzuk kedua ni, kepada pelajar yang Ya. habis juzuk pertama akan berpindah pada juzuk kedua, saya akan rangkakan satu latih tubi berhubung dengan ilmu tata bahasa sama ada saraf atau nahwu. InsyaAllah. Mudah-mudahan Ya. kita akan fokus lebih Ya. sikit pada ini. Kemudian saya juga nak ucapkan berbanyak terima kasih lah kepada Musyrifah Nur Aini Ismail ni yang tak jemu-jemu menyemak segala hantaran saya, terjemahan saya tu. Ya, Terima kasih banyak Ustazah Nur Aini Ismail. insyaAllah. Lepas tu terima kasihlah juga kepada suami dan anak-anak ni, mereka membantu. Mereka beli lagi laptop, beli lagi tablet dah, earphone dah. Ni Zoom pula mereka tak ajar. Oh, ada satu peluang. Zoom tu kena download Zoom tu. Sebab tak saya rasa sekarang saya serasi dengan Zoom. Dulu guna Google Meet. Google Meet dia ada benda-benda yang tak kelebihan pada Zoom ni saya nampak dia lebih mesra pengguna. Okay, saya pun alhamdulillah dan tu silap saya sikit. Saya ada semua ni tapi saya tak tahu kata dia kena masuk Zoom lah. Saya ingat Ustaz dah masuk tu saya boleh nampak macam dia orang kemarin. Tak boleh. Kena masuk Zoom dulu. Tu kepada kawan-kawan semua yang dah berkecimpung dalam bidang-bidang penterjemahan Al-Quran dalam bahasa Arab. Saya pun ramai kawan-kawan yang belajar bahasa Arab. Tetapi dia tak masuk lagi dalam sistem ni. Tak lalu masuk sistem ustaz ni. So saya nak mengajak orang ni semua masuklah dalam sistem ustaz ni yang amat membantu walaupun kita tak ada asas. Kalau ada asas lebih baik, tapi tak ada asas pun boleh masuk. Sebab dia dari bawah kan, perlahan-lahan kita akan dapat lama-lama kan. InsyaAllah. Itulah baik. yang katakan. Baik. Terima kasih banyak-banyak Hajar Raizat. Saya doakan semoga Hajar Allah berikan kesihatan, kesungguhan, kecerdasan, kemudahan dalam urusan belajar Quran, terjemah Quran, dan jangan pernah putus asa dan teruslah. Saya semoga Allah berikan juga kesihatan pada saya dapat terus berkhidmat melalui Facebook ini, medium ini, aplikasi Zoom ke apa juga media sosial yang boleh diguna pakai. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi supaya ramai lagi yang boleh memahami Quran, insyaAllah. InsyaAllah saya pun akan nak promote lah kepada kawan-kawan ni supaya bagi nampak apa ada itu hafizah kan. Selama ni kita duk belajar, kita tak terus kepada Quran. Ini kena terus kepada Quran, kita akan nampak. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya akan buka pendaftaran pada akhir Ramadan nanti, insyaAllah. Bila buku-buku saya dah siap, buku persiapan saya semua dah siap, dan saya punya pelantikan untuk para musyrifah pun dah cukup. Saya dah kira para musyrifah yang bersedia, baru saya lancarkan pendaftaran. Kalau tidak, saya akan buka pendaftaran. Tak boleh buka pendaftaran selagi tidak ada musyrifah. Kalau Hajar Raizat bersedia, saya sangat mengalung-alungkan mempelawa Hajar Raizat untuk jadi salah seorang musyrifah. Sebagaimana Hajar Rohani telah berkhidmat selama setahun, Ustazah Rohani, Ustazah Nur Aini. Sekarang saya kira giliran Hajar Raizat dan kawan-kawan lain, Hajar Fatimah Baria Omar, Ruqyah Hamzah yang sama seperjuangan dengan Hajar, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Jadi insyaAllah. Sekali lagi tahniah. Semoga kita jumpa lagi. Baik, saya sudahi dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Baik, para penonton semua, saya kira sampai sekian ini pertemuan kita. Jumpa lagi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.